الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku muslimin yang dikasihi Allah, saya berpesan kepada sidang jemaah sekalian, apatah lagi diri saya sendiri, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Ketahuilah saudara, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada ketakwaan seseorang hamba kepada Khalik. Mudah-mudahan saudara, mudah-mudahan kita akan beroleh kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti, insyaAllah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kehidupan kita di dunia ini bolehlah kita ibaratkan seperti roda. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Ada kalanya suka, ada kalanya duka, ada ketikanya tersenyum, dan ada ketikanya menangis. Kadang-kala kita dipuji, satu masa nanti kita dicaci. Justru itu saudara, justru itu jangan kita harapkan. Jangan kita harapkan sesuatu itu melainkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu saudara, agar kita tidak terombang-ambing dan agar tetap bersemangat di dalam menghadapi segala kemungkinan rintangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan yang dapat menjadi sumber kekuatan pada diri kita. 3 amalan yang patut kita amalkan saudara. 3 amalan yang patut kita amalkan saudara. Saya tegaskan di sini, iaitulah 3 I. Pertama saudara, istiqamah. Yang kedua saudara, istikharah. Dan yang ketiga saudara, istighfar. Yang pertama ialah istiqamah. Istiqamah adalah kata, yakni konsisten di dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkekalan. Dalam menggambarkan betapa pentingnya istiqamah ini, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat baginda di dalam hadisnya. An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ba'di, wa fi hadits Abi Usamah ghairaka qala qul amantu billah summa istaqim. Yang bermaksud daripada Sufyan bin Abdullah Al-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah,
Katakanlah kepada aku pesan di dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selepas engkau. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Usamah lagi selain daripada engkau, baginda Rasulullah sallallahu menjawab soalan yang sama. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah kemudian beristiqamah dengannya. Teringat saya satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Amal yang Allah Ta'ala suka, amal yang Allah Ta'ala cinta, biar sedikit tetapi berkekalan. Maknanya istiqamah, berkekalan. Kalau buat banyak ajar ini, buat banyak, esok dah lupa, esok tak buat, tak ada faedah. Jadi kalau kita biar sedikit tetapi istiqamah, berkekalan kita buat. Mereka yang beristiqamah akan tetap di dalam akidah mereka dan tidak akan goyah iman mereka jika diuji dengan berbagai dugaan dan ujian. Jika bukit kering atau tebal, mereka tetap melihat kepada halal dan haram. Dicaci atau dipuji, sujud kepada ilahi, tidak pernah berhenti. Meskipun memiliki pelbagai kenikmatan, dia tidak tergoda dengan melakukan kemaksiatan. Mereka inilah saudara. Mereka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya saudara, sesungguhnya mereka yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh surga yang telah ditetap, yang telah dijanjikan untukmu. Saudaraku sidang jemaat rahimakumullah. Amalan yang kedua ialah istikharah, yaitu selalu memohon petunjuk daripada Allah di dalam setiap langkah dengan penuh pertimbangan dan setiap keputusan yang akan diambil. Setiap yang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan, akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan tanpa batasan, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita meneliti saudara, jika kita meneliti kehidupan kita pada hari ini, adakah setiap urusan yang kita lakukan semuanya berdasarkan kepada urusan-urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawapannya adalah terletak pada diri kita sendiri. Maka sebagai seorang Muslim yang benar-benar, kita perlulah berfikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau sebelum kita melakukan pengucapan sesuatu ucapan, dengan sentiasa memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
makalah hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Para pujangga, saudara. Para pujangga pernah bermadang. Berfikirlah hari ini dan berbicaralah pada hari besok. Ini pujangga kita cakap. Artinya bila kita nak cakap tu kita kena fikir. Kadang-kadang cakap ni orang ingat sampai bila-bila. Walaupun sudah 50 tahun lepas. Orang ingat cakap kita, apa cakap kita. Betul ke cakap kita tu. Merapu ke cakap kita tu, orang ingat. Bukan macam makanan. Makanan kita telan hari ini, esok kita berakkan habis lah. Tapi kita bercakap, orang ingat cakap kita. Orang ingat kalau cakap kita baik, orang akan puji. Kalau cakap kita merapu, orang tak ada nilai dengan cakapan kita. Itu kita berfikir. Nak bercakap, kita fikir dulu, baru kita cakap. Jangan dah bercakap dulu, baru fikir. Kalau ucapan itu tidak baik, apatah lagi sampai menyakitkan perasaan orang lain, maka tahanlah. Jangan ucapkan, sekalipun menahan ucapan itu terasa sakit pada diri sendiri. Nak jawab, ditengok kadang-kadang nak jawab, tapi tahan. Jangan cakapkan. Takut cakap juga menyakit hati. Lebih baik diam. Selamat kita bila diam. Namun jika ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, mudah-mudahan ia akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Kalau cakap kita baik. Sebagai seorang Muslim yang beriman, kita hendaklah sentiasa melazimi istikharah di dalam segala langkah kita. Agar kita benar-benar bertindak secara rasional. Dan yang pentingnya mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari nanti. Saudaraku, sidang jemaat yang dirahmati Allah. Dah dua. Amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga ialah beristighfar. Yaitu selalu bermuhasabah diri. Dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun kita ni yang tak pernah melakukan kesalahan. Kecuali ke Rasul. Kesalahan sama ada keadaan sedar atau tidak sedar. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tak sedar. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merosakkan kehidupan kita. Oleh kerana itu, penyakit tersebut wajib kita ubati sebelum ia menjadi barah. Jika kita melihat pada akhir-akhir ini. Kita lihat pada akhir-akhir ini, banyak ujian besar yang kita hadapi. Yang mana ujian itu mungkin disebabkan oleh kesalahan yang kita lakukan sendiri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saat kita mengingati akan kesalahan-kesalahan yang lalu, maka segeralah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dengan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kita umur panjang. Allah Ta'ala beri umur panjang kerana apa? Ya, Allah Ta'ala nak lihat supaya kita, kalau kita banyak melakukan kesalahan, supaya ada masa untuk kita bertaubat. Ada masa untuk kita muhasabah diri kita. Kita tengok diri kita. Itu Allah Ta'ala beri panjang umur. Supaya kita melihat kesalahan kita. Supaya kita muhasabah diri kita. Bila kita muhasabah diri kita, dapat kesalahan banyak, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Tapi kalau dah kita panjang umur, sama juga keadaannya, itu kita menempah. Kita menempah dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara sekalian. Mari kita bersama-sama memuhasabah diri kita. Saya memuhasabah diri saya. Dan saudara memuhasabah diri saudara. Mudah-mudahan dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadat kita dan menempatkan kita di tempat yang sewajarnya di akhirat nanti, yang menjadi vision kita, yang menjadi iman kita, yaitu di surga. Dalam persoalan ekonomi, saudara pula,
Jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita, kadang rezeki Allah tak sampai kepada kita, di situ mungkin disebabkan kemalasan daripada diri kita sendiri. Maka yang perlu diubati, yang perlu diubati ialah sifat malas. Kena nyahkan sifat malas, sifat buruk yang ada dalam diri, sifat mahmudah yang ada dalam diri, yang bersarang di dalam diri, sifat hasad yang ada di dalam diri, fitnah yang banyak di dalam diri. Kena buang jauh-jauh, kerana sifat-sifat ini menghalang kita daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal kita. Penat kita beramal, rajin kita beramal, tapi sifat kita adalah sifat yang tidak elok, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada amalan-amalan kita. Rugi saja. Kita tidak boleh menjadi umat yang pemalas, saudara. Kerana malas itu adalah sebahagian dari musuh yang wajib diperangi. Oleh itu, sama-samalah kita meningkatkan produktiviti kerja kita seharian. Maka dengan 3 yang saya terangkan tadi, saudara, kita ambil ingatan. Yang pertama sekalinya tadi yang kita terangkan istiqamah. Yang keduanya istikharah. Yang tiganya ialah yang ketiga ialah istighfar. Jadi kita 3 sifat ini jadikan pegangan di dalam hidup kita. Semoga khutbah yang saya sampaikan ini menyuntik semangat saudara, menjadikan saudara ingat dengan 3 perkara ini yang akan kita amalkan. Lebih-lebih lagi kita yang sedang di akhir-akhir kehidupan kita ini, untuk kita membetulkan perhidupan kita supaya kita menjadi manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan kita berdoa supaya kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai golongan beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhati apa yang ia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, artinya untuk hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya terhadap segala yang kita kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah